Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita menyambung lagi perbincangan kita dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Masih dalam perbincangan sifat kalam pada mensyarahkan kepada kalam syarih. Hadha aidan ma'tufun ala ma taqaddama wa huwa akhiru sifatil ma'ani al-muttafaqi 'alayha baina ahli sunnati. Dan ini sifat kalam ini ialah sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani yang disepakati di atasnya oleh ahli sunnah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. قال الشارح ومعنى الكلام المنسوب إلى الله تعالى هو معنى قائم بذاته يتعلق بكل ما يتعلق به العلم. Dan makna kalam yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ialah ma'nan qaim. Ma'nan dengan maksud sifat. Sifat yang berdiri yang ada pada zat Tuhan yang bertakluk dengan kulli ma yata'allaqu bihi ilm. Setiap perkara yang bertakluk dengannya oleh ilmu. Setiap perkara yang ilmu bertakluk. Apa ilmu bertakluk dengan sekalian hukum akal yang tiga. Wajibat, mustahilat, wal jaizat. Maka kalam juga bertakluk dengan wajibat, wal mustahilat, wal jaizat. Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin munazzahun. Kalam Tuhan itu ma'nan qaimun munazzahun. Sifat yang suci anil harfi daripada huruf, was sauti dan suara, wat taqdimi dan daripada terdahulu, wat ta'khir dan terkemudian. Ada dulu kediang. Mustahil kalam Tuhan ni ada dulu kediang, ada hak depan, ada yang belakang. Was sukuti, ada diam, ada lahni, ada lahan, ada silap. Wal i'rab, dan juga ada i'rab, tukar baris. Wasairi anwa'i taghayyurat, dan sekalian jenis perubahan-perubahan. Lianna hadhihi kullaha, kerana kesemuanya ini min awsafil kalamil hadith, daripada sifat kalam makhluk, kalam baharu. Okey. Habis kita masuk pada kalam Muhashyi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qawluhu al-muttafaqi 'alaiha baina ahli sunnati. Sifat kalam ini di antara sifat-sifat yang disepakati di kalangan ahli sunnah. Kalam syarih itu fihi isyaratun. Pada kalam tersebut ada isyarat ila anna hunaka sifatin, bahawa di sana ada sifat-sifat. Sifat tim jadi isim anna muakhar. Waktu mansub dia tu masuk dengan kasrah kerana dia jamak muannas salim. Isyarat kepada di sana ada sifat-sifat mukhtalifan. Tengok di sini sifatin mukhtalafan fiha. Waktu bila na'at kepada maksud jadi maksud juga ni. Nampak tak? Mukhtalafan fiha, yang diperselisihkan padanya. Bainahum, di antara ahli sunnah.
Jadi ada di sana sifat-sifat yang mana ulama ahli kalam kita, ulama ahli sunnah lah khususnya, mereka khilaf. Adakah ini sifat yang kita disabitkan pada Allah Ta'ala juga ataupun tak perlu? Wadhalika kal idrak, seperti sifat idrak. Al-muta'allaqi, yang mana sifat idrak ni bertakluk. Al-muta'alliq, idrak. Muta'alliqun lah, bukan muta'allaq. Al-muta'alliqu, yang bertakluk ia. Dia bertakluk. Bil malmusa, dengan segala malmus. Kal idrakil muta'alliki, seperti sifat idrak yang bertakluk ia dengan sekalian yang malmusat, benda yang dapat disentuh. Jadi malmusat, benda yang dapat disentuh ni, apakah perkara yang dapat dicapai, dikecak dan melalui sentuhan? Kita dapat tahu halus, lembut, kasar, kerutuk ataupun tidak. Jadi itu benda-benda maklumat yang dapat dengan cara sentuh. Kan nu'umati, seperti lembut halusnya. Oh, halus ni kain ni, halus buatan dinding dia buat ni. Wal khusyunah, kasar dia ni, kesak dia ni. Wal hararah, juga panah dia. Wal burudah, sejuk dia. Itu satu. Dia semua itu benda yang dapat melalui sentuhan, panca indera sentuh. Wal mashmumat, dan perkara yang dapat dicium. Mashmumat, cium maknanya dapat bau. Karrawaihi, seperti segala bau-bauan. Oh, bau-bauan ni tak tahulah siapa yang ada maklumat berapa jenis bauan orang ada ni dekat dunia ni. Ulama ahli sains berapa dia kategorikan bauan. Wallahu a'lam lah, kita tak tahulah banyak mana tu. Kalau rasa ni dia ada boleh hadkan, nampak tak? Masin, tak? Manis, tawar, pahit. Dia ada sekatan lah. Cuma hak lain tu dia campur dan juga campuran dan juga banding serta kita panggil dia di antara. Ni campur hak ni jadi rasa gini, masang jadi macam seumpamanya. Tapi kalau bau ni wallahualam. Kalau sebab apa? Sebab kadang-kadang tengok minyak wangi je lah. Banyak mana dah minyak wangi tu ada tak? Okey. Wal madzuqat, serta perkara yang dapat dirasa. Dapat dirasa dipecat. Kal halawati sukar, seperti manisnya gula. Itu benda dapat rasa. Nampak tak? Manis, pahit, masam, masin. Fa innahu mukhtalafun fihi, maka perkara tadi perkara yang dikhilafkan padanya pada masalah hukum idrak ini. Jadi idrak ini tugasnya dia inkisyaf juga, tapi inkisyaf bentuk lain. Ilmu inkisyaf bentuk maklumat. Kemudiannya apa nama ini? Basar inkisyaf bentuk kenampakan, pendengaran. Hak ni nisbah pada manusia lah. Maka di sana ada lagi inkisyaf pada diri kita ini yang mana bukan daripada inkisyaf yang telah tersebut. Sentuhan nak tahu licin ke halus. Oh, kulit licin ni. Pakai apa ni kulit licin ni? Nampak tak? Ni apa ni, panah dia ni, sejuk dia ni. Apa lagi? Bau ni, rasa-rasa ni, itu masuk dalam idrak tu. Okey. Maka dia khilaf. Fadhahaba ba'duhum, maka berpandangan sebahagian ulama ila ithbatihi, kepada mengisbatkannya. Mengisbatkan sifat idrak. Mengisbatkan sifat idrak. Sebab apa? Sebab sifat idrak ini dia pada manusia ialah sifat kesempurnaan. Nampak? Sifat kesempurnaan. Maka di sini para ulama radhiyallahu ta'ala anhu, sebahagian mereka lah. Sebahagian mereka mengatakan bahawa bila begitu hakikat pada ni kalau ikutnya termasuk daripada qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid. Jadi qiyas ghaib ala syahid ni pada asasnya ulama kita tak terima kecuali
pada 4 perkara. Qiyas ghaib ala syahid kerana sebab hakikah, qiyas pada hakikat. Kemudian qiyas dengan sebab dalil, ataupun seterusnya qiyas dengan sebab syarat, dan yang keempat ialah qiyas dengan sebab illah. Ini perbincangan yang panjang lah ulama bincang, dan ada dihadiahkan oleh saya himpunan artikel majalah Al-Ash'ariyah, keluaran Morocco. Dr. Aiman Akiti hadiah. Dalam tu ada artikel yang membincangkan tentang konsep qiyasul ghaib ala syahid di sisi ahli sunnah. Sebab kita tengok dalam isu ni pun, macam mana kita sebahagian ulama mengisbatkan sifat idrak ni. Kerana apa? Kerana mengkiaskan pada hakikat manusia ni, sifat idrak ni pada manusia sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Maka bila begitu, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebahagia Tuhan pun sifat kesempurnaan juga. Sifat kesempurnaan juga. Okey. Maka sebahagian mereka berpandangan ila isbatihi. Li'anna al-idrakati, kerana sekalian idrakat, perkara yang dapat kita idrak, al-muta'alliqata, yang bertakluk, bihadhihi al-asya'i, dengan perkara-perkara ini, zaidatun, dia itu lebih. Li'anna idrakati zaidatun, jadi isim li'anna. Khabar li'anna. Li'anna idrakati al-muta'alliqata, idrakati jadi isim li'anna. Zaidatun khabar dia, rafa'. Zaidatun alal ilmi, itu lebih daripada ilmu. Sebagaimana contoh, kita tahu madu tu manis. Tahu madu tu manis satu bentuk inkishaf. Inkishaf madu tu manis tu lain dengan inkishaf kita rasa madu tu manis. Nampak tak? Rasa madu tu manis tu inkishaf yang lain. Bagaimana syair Abu Nawas yang kita bawa tu. Ala faskini khamran wa kulli hiyal khamru wa la tuskini sirran ma amkanal jahru. Kenapa? Disuruh Abu Nawas kata suruh tuang dan beritahu bahawa itu khamar. Kerana idrak dengan melihat selesai dah kita tengok dituang. Kemudian idrak dengan dapat rasa akan diminum nanti. Akan diminum. Rasa dapat rasa. Kemudian pegang, dia akan pegang kat lagi. Tinggal lagi yang tak dapat diidrak ataupun diinkishaf lagi ialah belah pendengaran. Maka disuruh orang yang tuang tu kata wa kulli hiyal khamru, dan sebutlah itu khamar, supaya seluruh panca indera dan idrak dapat dia menikmati dan juga merasai apa yang dia akan nikmati tadi. Itu syair itu sekadar sebagai syahid bagi itu je lah. Nak ceritanya bahawa apa yang kita tahu dengan ilmu lain dengan perkara yang kita dapat pecah sendiri. Ni kata man dhaqa araf. Barang siapa yang rasa dia akan tahu. Dah ada orang tahu tak rasa? Ia tahu tak rasa tak sama dengan orang yang tahu dengan cara rasa. Nampak tak? Okey. Zaidatun 'alal ilmi biha, dia itu lebih daripada kita mengetahui asya' tadi, litafriqati ad-daruriyati, kerana berlaku tafriqah, perbezaan yang daruriyah, yang memang tak, yang segera faham, perbezaan yang mudah kita faham, bainahuma, antara keduanya, ya kita senang faham, kita tahu saja tak rasa lain. Ini sedap masukkan ni, semua orang kata masukkan kedai itu sedap. Jadi kita tahu masukkan kedai itu sedap, tapi tak pernah rasa. Bila kita rasa, kita dapat pula tahu dengan cara rasa. Okey, itu pandangan yang pertama. Wa dhahaba ba'dhum, dan berpandangan sebahagian daripada ulama ahli kalam ila nafihi, menafikan sifat idrak, li'anna bainahuma wa bainahu wa bainal ittisali bil ajsam, di antara sifat idrak wa bainal ittisafi bil ajsam, dan juga antara ittisal bil ajsam, bersambung, bersentuh dengan jisim itu, kat tufah, seperti tufah, seperti apple, wasukar, dan gula, talazuman,
Talazuman ni isim li'anna ni. Li'anna bainahuma talazuman. Ada berlazim-laziman. Kita nak rasa mesti bersentuh benda itu pada deria rasa kita. Kita nak rasa sesuatu itu kasar ataupun licin mesti bersentuh benda itu pada deria sifat persentuh kita. Itu tangan lah. Jadi lazim ulama yang menafikan dia kata benda ini benda yang lazim aklan. Maknanya tak akan dapat kecuali dengan cara bersentuh. Dengan cara bersentuh. Akliyan pada akal. Maka walitisalu mustahilun alaihi ta'ala. Dan bersentuhan, bersambung. Maknanya bersentuhan itu mustahil atas Tuhan. Mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi mereka menganggap bahawa dapat idrak dengan perkara ini mesti dengan syarat bersentuhan. Syarat sentuhan. Ni kira apa ni? Tak. Apa nama ni? Kalau ikutnya dari termasuk daripada al-jam'u bisyarti ya, syarat nak dapat idrak perkara ini ialah ittisal. Jadi kerana itu mereka menafikan hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh kita nak apa nama ni? Nak sabitkan sifat ni pada Tuhan. Jadi mereka meletakkan itu syarat akli, bukan syarat adat. Syarat bersentuhan deria kita dengan perkara yang kita nak capai, nak kecap itu mesti bersentuh. Maka syarat akli ni, kalau pada Tuhan ada sifat tu, maka berlakulah ittisal. Padahal ittisal itu, bersentuh itu mustahil. Maka mereka tolak. Was-sahihu, dan pandangan yang sahih, al-waqfu, kena wakaf. Tawakuf lah maksudnya. Bukan wakaf ilmu tajwid ataupun wakaf ilmu fiqh. Itu wakaf ilmu fiqh ni hukum wakaf. Waqif, mauquf alaih, nazir dan seumpamanya. Ni wakaf dengan maksud tawakuf. Kita hentikan. Maknanya tawakuf lah nak kata ya pun tak ada dalil. Tak ada dalil kuat. Nak kata dak pun, nak nafi pun tak ada dalil kuat. Jadi tawakuf lah. Tawakuf. An ithbatihi, daripada mengisbatkannya, wa nafihi, dan menafikannya. Tawakuf. Nak nafi sungguh ti pun kita tak tahu. Kita nak isbat pun kita tak berani. Cumanya kalau segala kesempurnaan tu dia dah kalau macam tu dia termasuk dalam mana? Dia termasuk dalam segala kesempurnaan hak kita tak dapat capai tu. Jadi adakah kalaulah andai katalah kata dah kalau kita dah isbat, makna kita telah membuang salah satu daripada kesempurnaan daripada sifat Tuhan. Kata tak. Sebab apa? Kalaulah bagi mereka yang tak isbat pun ataupun tawakuf. Bila tawakuf ni maknanya tak boleh kata lagi lah. Tak berani kata. Tapi pada i'tiqadnya itu, segala benda itu telah termasuk dalam bersifatnya Allah Ta'ala dengan segala kamalat. Sekalian kamalat yang tidak adalah nihayatalah. Masuk situ dah. Okay. Kenapa wakaf itu? Tawakuf. Lita'arudi dalilaihima. Kerana bertentang-tentangan dalil kedua-duanya. Orang hak isbat pun ada dalilnya. Orang yang nafi ada dalil. Jadi berlawang-lawang tak ada hak mana kuat. Jadi tawakuf lah senang. Kasifatil af'al waka'a. Itu satu. Itu satu. Okay, jadi hak ni perkara yang khilaf. Wa kasifatil af'ali, dan seumpama sifat fi'il. Ni ataf mana ni? Ataf mana ni? Anna hunaka sifatin mukhtalafan fiha bainahum. Wa dhalika kal idraki. Ataf situ Wa dhalika kal idraki. Wa dhalika kal idraki. Wa kasifatil af'al, dan seumpama sifat fi'il. Lagi budak perkara yang berlaku khilaf ialah pada sifat af'al. Kal khalqi, seperti penciptaan. War razqi, baca razqi razqu masdar razaqa yarzuqu razqan. Kar razqi, jangan baca kar rizqi. Rizqi tu kena pada perkara yang diberi tu. Rizqi tu sendiri, al asya tu. Ini sifat ni, perbuat masdar ni, baca masdar. Kal razqi, kal khalqi war razqi.
wal ihya'i dan menghidupkan, wal imatati dan mematikan. Fa innaha 'indal asy'ariyati, di sisi Asy'ariyah, umurun i'tibariyatun, dia itu termasuk umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah, bukan sifat yang lain daripada sifat yang asing, bukan. Dia umur i'tibariyah. Wa hiya ta'alluqatul al-hadithatu, iaitu perkara tadi itu termasuk daripada sekalian ta'alluq al-hadisah lil qudrah. Ta'alluq tanjizi hadis dipanggil. Termasuk dia ta'alluqat al-hadithah. Ta'alluq hak baharu bagi sifat kudrat, iaitu ta'alluq tanjizi hadis lil kudrah, bagi sifat kudrah. Itu di sisi Asy'ariyah. Jadi tidak ada sifat lain yang kita namakan ar-razqu ke atau yang disimpulkan kesemuanya dalam istilah takwin. Jadi sini nak bincang tentang sifat takwin. Takwin tu Maturidiyah mengisbatkan takwin. Jadi bawah takwin itu ada ihya, ada imatah, di situ ada khalq dan lain-lain lagi, ada rad dan seumpamanya lah. Okey. Itu di sisi Asy'ariyah. Wa 'indal Maturidiyah, dan di sisi Maturidiyah, dia itu sifatul fi'li, itu sifat fi'il. Sifat fi'il itu sifatun qadimatun. Semua itu sifat fa'il, tapi sifat fa'il di sisi Maturidiyah ialah sifat yang qadim, qaimatun bizatihi ta'ala, yang ada pada zat Tuhan, macam sifat ma'ani lah. Tapi sifat ma'ani bentuk buat. Bentuk fa'il. Dia juga sifat yang ada pada zat Tuhan. Tusamma, dinamakannya sifat takwin, dinamakan sifat takwin. Wa tatanawwa'u, dan berpecah, berbahagian dia. Bertanawwu', kita nak kata kan, tatanawwa'u, dan dia mempunyai pecahan-pecahan, dan berpecah ia kepada al-anwa' al-madhkurah, kepada bahagian-bahagian yang tersebut tadi. Ihya, imatah, raz, khalq. Itu semua pecahan ataupun cabang. Cabang. Dan bercabang ia kepada cabang-cabang yang telah disebut. Cabang molek sikit now Far'un bi'tibari ta'alluqiha, dengan melihatkan ta'alluq dia. Ta'alluq dia menghidupkan, orang panggil ihya. Ta'alluq dia memberi rezeki, dia panggil razqan. Gitulah. Fa in ta'allaqat, dan jika berta'alluq sifat tersebut bil ijad, dengan mengadakan, summiyat, dinamakan khalqan, au bir rizki. Ta'alluq dia dengan rizki, dengan rizki, summiyat razqan, dinamakan sebagai razqan. Ta'alluq dia pada nak beri rezeki. Rezeki itu sendiri. Beri rezeki itu maka nama razqan. Wa hakadha. Wa taqaddama tamamul kalami ala dhalik, dan telah terdahulu penyempurnaan perbincangan atas perkara tersebut. Habis. Kemudian katanya wahtaraza, dan membuat pengecualian musannif biqaulihi, dengan katanya inda ahli sunnati, di sisi ahli sunnah. Ihtaraza ani muta'alliqun bi ihtaraza, mengecualikan anil mu'tazilah, daripada puak mu'tazilah. Fa innahum yunkiruna jami'a sifatil ma'ani, kerana mereka itu mengingkari segala sifat ma'ani. Mereka tak terima sifat ma'ani. Jadi yang dinafikan ni ialah sifat ma'ani. Mu'tazilah nafi sifat ma'ani. Benda ni. Wa yurattibuna thamaratiha, dan mereka yuratib makna menghasilkan, menyusunkan kesannya itu mereka letak ala zat, di atas zat. Jadi macam mana kata Mu'tazilah? Fayaquluna,
Allah Ta'ala tu mutakallimun bidzatihi. Allah berkata-kata ia dengan zat. Alimun bidzatihi. Allah Ta'ala dia maha mengetahui dengan zatnya. Wahakadha. Jadi bukan Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan ada sifat ilmu. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui dengan zatnya. Ni juga sekadar apa ni, sebagai tajuk perbincangan lah kalau siapa ada minat untuk kaji. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tengok pandangan Syekh Ibn Arabi, Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam masalah ini. Tengok dalam bab ini, adakah dia sama dengan Mu'tazilah atau sama Ahli Sunnah. Jadi kita tahu apa nama ni, bagaimana pandangan ini sebenarnya ada juga sebahagian yang mengambil pandangan Mu'tazilah. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Dia tahu dia tu kerana ada sifat namanya sifat ilmu. Tapi bukan dengan zat sebagaimana kata Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah Allah Ta'ala tahu dengan zat. Tahu dengan zat. Allah Ta'ala mendengar dengan zat. Bukan dengan sifat pendengar. Melihat dengan zat. Bukan dengan sifat pelihat. Jadi sebenarnya rasanya mungkin Ana pernah sebut dululah pada awal perbincangan ni, tak ingat lah. Kalau ada pun dalam rakaman lama-lama dulu. Ala kulli hal, apa nama ini? Ini pun khilaf ini tidak membawa kepada kufur Mu'tazilah. Bukan atas dasar ni Mu'tazilah menafikan sifat yang lebih itu. Dia tidak menafikan kaunuhu aliman. Maknawiyah dia tak nafi maknawiyah. Dengan maksud kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Itu tidak dinafikan oleh Mu'tazilah. Kalau nafi itu kufur. Menafikan keadaan Tuhan yang maha mendengar, maha tahu, maha berkuasa. Itu kufur. Tapi menafikan adanya sifat yang lebih daripada zat. Yang sifat tersebut namanya sama, sifat basar dan seumpamanya. Wahakadha. Okay. Qauluhu wa ma'nal kalam. Masuk dah pada perbincangan kalam. Wa ma'nal kalami. Bermula makna kalam ila akhirihi. Fihi ma marra. Padanya apa yang telah lalu. Daripada iraq dan jawapannya. Tengok. Sama je. Iraq yang sama pada sebelum ni berlaku juga sini. Wa qauluhu anil harfi was sauti. Daripada huruf dan suara. Daripada huruf dan suara. Taqaddama. Telah terdahulu. Anna dhikra as-sauti. Bahawa menyebut suara itu. Ba'dal harfi. Lepas daripada huruf. Maha suci dari huruf dan suara. Sebut suara tu lepas pada huruf. Min dhikril ammi. Daripada menyebut sesuatu yang am. Min dhikri al-am. Ba'dal khas. Selepas daripada khas. Kerana huruf itu lebih khusus daripada suara. Jadi menyebut suara lepas pada huruf dipanggil menyebut sesuatu yang umum lepas daripada yang khas. Satu. Wa annahu wa taqaddama annahu innama apa tak ada ni. Innama dzakarahu dan sesungguhnya musannif hanya menyebutnya li'annahu la yalzamu min nafyil khassi. Nafyu bagi jadi fa'il kepada yalzamu. Tidak lazim dari nafi perkara khas oleh nafi yang umum. Bila kita nafi yang khas, tak boleh nafi umum. Kita kata dalam rumah ni tak ada manusia. Dalam rumah, dalam bilik ni tak ada lelaki. Ambil situ lah. Tak ada lelaki. Jadi adakah menafikan tak ada puang? Tak. Boleh jadi ada orang puang. Laki tak ada. Kerana laki ni lebih khusus daripada manusia. Manusia tu lebih umum. Tidak ada manusia lelaki dalam rumah ini. Maka boleh jadi ada perempuan. Jadi bila nafi yang khusus
Tak mesti nafi yang umum. Sebab tu dia nafi pula, lepas itu yang umum. Okay. Wa taqdimi. Dan maha suci daripada takdim wa ta'khir. Takdim ta'khir tu min atfi ahadi mutalazimaini alal akhari. Meatafkan salah satu yang berlaziman di atas yang satu lagi. Mendahului, dahulu, kemudian. Takdim, dahulu. Lazim pada ada yang dahulu, ada yang terkemudian. Orang tak panggil ada dahulu, tak ada kemudian. Ia berlazimah. Takdim makna ada sesuatu yang didahului. Lazim daripada itu ada sesuatu yang diakhiri. Jadi atah ahadil mutalazimain alal akhar. Wa innama jama'a bainahuma. Hanya senya menghimpun musannif. Antara keduanya. Musannif himpunkan antara takdim dan takhir. Mubalaghatan fit tanzih. Kerana nak bersungguh dan bersangat pada menyucikan Allah Ta'ala an sifatil hawadithi, daripada sifat makhluk. Dah kalau sebut takdim, faham dah. Bila nafi takdim, nafilah takhir. Nampak tak? Bila nafi takdim, nafilah takhir. Tapi dia sebut nafi takdim dan takhir. Itu mubalaghah pada nak menyucikan Tuhan daripada sifat makhluk. Wasukuti, dan juga sukut. Panjang sukut ni. Sukut ni panjang. Jadi kita pun sukut sini lah. Sukut sinilah kita untuk malam ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Jadi sukut itu sukut alamatul ridha. Jadi sukut tu orang senyap belaka. Jadi kita pun berhenti sinilah untuk malam ini. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.